Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Zulkarnain, A167871. Saya merupakan pelajar di bawah sediaan Dr. Firuz Akhtar Lubis. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil dapatan kajian ilmiah di bawah tajuk Kritikan Keagamaan Amerika Syarikat dalam Travelog Amerika Allati Ra'aitu karya Said Qutb. Fokus kajian yang pertama iaitu latar belakang kajian. Fenomena mengembara sambil mencatat kembaraan atau dikenali sebagai travelog sering kali mendapat perhatian pengembaraan Arab awal abad ke-20 khasnya pengembaraan ke Amerika Syarikat. Namun, dalam travelog Said Qutb ini, didapati kritikan negatif dari aspek keagamaan masyarakat Amerika Syarikat lebih mendominasi pengisian karyanya. Situasi ini menarik perhatian pengkaji untuk mengkaji dari aspek keagamaan masyarakat Amerika Syarikat. Kritikan negatif tersebut terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu kritikan terhadap paderi dan gereja. Dari sudut paderi difokuskan pada peranan dan perwatakan paderi, manakala dari sudut gereja pula difokuskan pada fungsi dan kegiatan di gereja. Setiap daripada kritikan tersebut masing-masing akan dianalisis mengikut tema dan teori terpilih iaitu teori altering, dan kajian ini terhad pada pertengahan abad ke-20 sahaja. Dan diharapkan kajian ini dapat memberi satu perspektif baru dalam kesusastraan Arab dan sastra kembara Islami khasnya dari sudut kritikan keagamaan. Seterusnya, pernyataan masalah. Menurut Oliver Freiberger 2018 dalam artikelnya Element of a Comparative Methodology in the Study of Religion, from the early days of the academic studies of religion until today, comparison has been an important feature of the discipline. It was and is practiced in many different ways while being reflected upon, praised and scorned in heated theoretical debates. Berdasarkan kenyataan di atas, tema perbandingan keagamaan ini sangat penting dan sering mendapat perhatian dalam dunia pendidikan. Hal ini kerana melalui kajian keagamaan dapat membongkar dan mengetahui tentang sisi baru nilai keagamaan lain yang masih belum diterokai lagi. Maka, melalui kenyataan ini mendorong pengkaji untuk melakukan pendidikan berkaitan dengan nilai keagamaan masyarakat. Hasil masyarakat di Amerika Syarikat, dan penelitian terhadap travelog Said Qutb ini masih ada kelumpungan untuk dikaji khasnya dari sudut kritikan keagamaan masyarakat Amerika Syarikat. Justru itu, kajian hanya memfokuskan pada aspek keagamaan sahaja, dan kajian juga akan menunjukkan perspektif baru untuk dikaji iaitu kritikan terhadap amalan keagamaan masyarakat sekitar tahun 1950-an. Dan jelas di sini bahawa kajian ini akan menjadi platform untuk para pembaca mengetahui dan membuat perbandingan serta menilai amalan keagamaan yang selayaknya menjadi pegangan umat manusia di dunia ini. Objektif kajian pengkaji mempunyai 3 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti latar belakang Said Qutb dengan lebih terperinci. Yang kedua, mengenal pasti realiti masyarakat Amerika Syarikat pertengahan abad ke-20 dan latar belakang teori pengecualian yang akan digunakan dalam teks kajian. Dan yang terakhir, menganalisis kritikan negatif Said Qutb terhadap amalan keagamaan Amerika Syarikat sekitar pertengahan abad ke-20. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian telah menggunakan kaedah kualitatif dengan menggunakan reka bentuk pengalisian data dan pengumpulan data. Data-data tersebut diperolehi melalui kajian kepustakaan dan analisis kandungan kritikan negatif dalam teks kajian. Pengalisian data khususnya diambil daripada petikan teks kandungan yang merujuk kepada kritikan negatif terhadap gereja dan paderi sahaja, dan pengkaji telah menggunakan karya aslinya iaitu Amerika Allati Ra'aitu, dan juga teks terjemahan bahasa Inggerisnya oleh Kamal Abdul Malik dan Mona Al-Kehla, The America I Have Seen and the Scale of Human Values sebagai sumber utama pendidikan. Kemudian, teks kajian juga dianalisis menggunakan pendekatan teori altering. Selain itu, kajian ini turut mengumpulkan data-data daripada sumber sekunder seperti ensiklopedia, artikel, jurnal dan laman web rasmi bagi menyokong kenyataan penyelidikan. Hasil dapatan yang pertama iaitu latar belakang Said Qutb Husain Shazili. Said Qutb Ibrahim Husain Shazili dilahirkan pada 9 Oktober 1906 Masihi di kota Ashut. Beliau merupakan anak berdarah campuran India dan seorang gemar membaca buku dan seorang hafaz Al-Quran. Beliau sentiasa mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Beliau menjawat jawatan sebagai seorang guru di sekolah rendah negeri, seorang menteri di Jabatan Pendidikan, seorang jurnalis dan seorang ahli majlis tertinggi gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada akhir hayatnya, beliau digantung sampai mati pada 29 Ogos 1966. Menurut pengkaji, Said Qutb merupakan seorang pejuang Islam dan sanggup bergada nyawa bagi membangkitkan agama Islam yang ketika itu mula mundur oleh hasutan Barat. Pengkaji berpendapat beliau sebenarnya takut untuk lidah dalam bahasa Arabnya, manakala bahasa Melayunya berpaling daripada Allah Subhanahu Taala. Justru itu, beliau mempertahankan agama Islam dengan berjuang secara habis-habisan dan tidak gentar dengan orang Barat yang sentiasa memburunya dan ingin memusnahkannya. Pada akhir hayatnya, beliau disabitkan hukuman gantung sampai mati kerana dituduh menggulingkan kerajaan Mesir ketika itu. Menurut pendapat pengkaji,
seseorang yang mempertahankan agama Islam, kebiasaan daripada mereka pasti akan mengakhiri kehidupan dengan penuh tragis, sama ada dibunuh ataupun dihukum gantung, seperti tokoh Islam Hasan al-Banna dan Muhammad Morsi. Namun apa yang dapat dijelaskan di sini, tanpa perjuangan daripada pejuang-pejuang Islam, umat Islam sewaktu itu pasti akan hanyut dalam pengaruh kuasa barat. Bukan setakat itu saja, perjuangan mereka turut memainkan peranan besar terhadap perkembangan Islam pada masa kini. Hasil dapatan yang kedua iaitu realiti keagamaan Amerika Syarikat. Majoriti daripada penduduk Amerika Syarikat adalah penganut agama Kristian. Mereka dikatakan sangat bergantung harap pada institusi gereja dan paderi kerana institusi ini merupakan medium utama masyarakat untuk bangkit dari zaman gelap yang melanda ketika itu. Secara umumnya, masyarakat Amerika Syarikat pertengahan abad ke-20 sangat mementingkan nilai kerohanian dan kejiwaan. Mereka sentiasa mengamalkan amalan kerohanian bertujuan untuk mengisi kekosongan jiwa mereka yang sangat terkesan ketika itu yang telah ditawan oleh zaman gelap Eropah. Namun Syed Qutb dan travelognya melihat keagamaan Amerika Syarikat ni dari sudut negatif saja. Oleh itu travelognya sangat bercanggahan sekali dengan realiti keagamaan Amerika Syarikat pertengahan abad ke-20. Latar belakang teori othering. Secara umumnya teori othering ni banyak menekankan hubungan dialektik antara pengkarya dengan lingkungan sosialnya sahaja. Namun ianya bergantung pada latar belakang pengkarya sama ada ingin melihat lingkungan sosialnya sebagai ancaman ataupun tidak. Jika memberi ancaman kepada golongan dirinya, maka pengkarya akan mendatangkan perspektif yang negatif terhadap lingkungan sosialnya. Kepelbagaian perspektif tersebut biasanya akan memberi kesan kepada lingkungan sosialnya dari sudut yang baik maupun yang buruk dan juga turut memberi impak kepada pembaca. Teori pengecualian ini dikelaskan kepada dua hierarki utama. Channels dalam artikelnya Othering Towards an Understanding of Difference menyatakan teori tersebut dilakukan berdasarkan pada tahap yang ada dalam diri seseorang, sama ada mempunyai sesuatu kuasa ataupun tidak. Dua kategori tersebut terdiri pada kata ganti diri manusia yang berbeza antara the self, diri saya, dan the other, diri mereka. Dan setiap kategori mempunyai tahap yang berlainan, sama ada pada tahap superior dan inferior. Secara umumnya, teori pengecualian ini dia terdiri daripada dua bentuk utama. Pertama, pengecualian tersurat dan pengecualian tersirat. Pengecualian tersurat merupakan satu andaian yang diberikan oleh kumpulan dari golongan kita terhadap golongan yang lain dengan andaian secara terbuka yang boleh difahami oleh akal manusia. Manakala pengecualian tersirat pula memerlukan pada kefahaman akal fikiran manusia untuk berfikir, maknanya secara lebih mendalam lah. Dan jenis-jenis pengecualian tersurat ialah PK, pengecualian kasar, dan jenis pengecualian tersirat PTK dan PTSD. PTK ni dia menggunakan kelebihan yang ada pada diri seseorang, iaitu kelebihan, khususnya kelebihan keilmuan lah, sebagai medium untuk membuat pengecualian terhadap the other dan membuatkan the other tersebut sememangnya bukan dari kalangan dirinya dan menyatakan bahawa identiti dirinya, the self tu adalah lebih baik daripada the other. Dan itu jenis PTK. Manakala jenis PTSD adalah menggunakan pendekatan berbeza identiti antara kedua belah pihak, perbezaan identiti antara kedua belah pihak. Maka the self tersebut akan menampakkan the other itu berada pada kedudukan yang lebih rendah kerana pangkat the self yang tinggi dijadikan sebagai contoh tauladan untuk ikutan the other. Yang terakhir iaitu analisis kritikal negatif keagamaan Amerika Syarikat yang terbagi kepada dua, iaitu terhadap gereja dan terhadap paderi. Di sini pengkaji menyelitkan petikan kritikan negatif terhadap gereja. And they danced to the tunes of the gramophone, and the dance floor was replete with tapping feet, enticing legs, arms wrapped around waist, lips pressed to lips, and chest pressed to chest. The atmosphere was full of desire. Ini merupakan kritikan negatif Syed Qutb dan travelognya terhadap gereja. Dalam kotak kuning ini menunjukkan teori othering yang digunakan bagi menganalisis kritikan negatif terhadap gereja tersebut. Melalui rajah ini, proses othering berlaku sekiranya nak panah tersebut menunjukkan peningkatan. Sebelum tu, O besar di sini merujuk kepada othering, S kecil merujuk kepada the self ataupun superior, dan O kecil menunjukkan kepada the other ataupun inferior. Melalui rajah ini, proses othering berlaku sekiranya anak panah tersebut menunjukkan peningkatan ke arah the self ataupun superior, atau di sini disimbolkan sebagai Syed Qutb. Menjadi lazimnya ia menjadi lumrah kehidupan. Sekiranya seseorang itu berada di kemuncak, pasti mereka akan memandang kalangan di ada rendah daripada kalangan dirinya. Keadaan ini menjadikan seseorang tu bangga dengan kehebatan yang ada dalam dirinya dan berhak untuk memandang di ada dengan pandangan yang tidak sepatutnya. Bersinonim dengan Syed Qutb dalam travelognya yang telah bertindak untuk mengandaikan golongan di ada itu dengan tidak sepatutnya. Hal ini berlaku disebabkan beliau ni merupakan ahli majlis tertinggi dalam gerakan politik Islam. Namun perbezaannya, bentuk othering jenis ini banyak menekankan dari sudut identiti the self tersebut yang sememangnya tidak menyukai kalangan di ada. Maka the self tu sengaja untuk mencari alasan untuk menolak kebaikan yang ada dalam kalangan diri di ada. Maka
maka kritikan negatif terhadap gereja pun tercetus. Seterusnya, hasil dapatan bagi kritikan terhadap paderi. Petikan terhadap paderi ini, antara petikannya, success comes first and before everything, and the means are not important, and the success will reflect on him with fine results, money and stature. The more people that join his church, the greater is his income. Itu adalah petikan yang petikan negatif terhadap paderi. Pada kotak warna oranye ini menunjukkan kepada teori othering yang digunakan bagi menganalisis kritikan negatif terhadap paderi. Struktur formula ini menerangkan beberapa simbol yang berkaitan dengan teori othering. Simbol yang terbalik itu merujuk kepada bentuk andaian yang dilakukan, manakala simbol F merupakan property yang ada pada diri, identiti diri ataupun kelebihan yang ada pada diri the self atau the self. Dan seterusnya, simbol bagi X menaik itu merujuk kepada kalangan the self mesti berada pada kedudukan superior dan berpengetahuan luas terhadap the other. Dan manakala simbol bagi menurun, lepas ada simbol Y, itu merujuk kepada kedudukan di other sebagai inferior atau berkedudukan rendah dan tergolong dalam kalangan yang tidak bermoral. Secara umumnya moral di sini membawa maksud sifat yang boleh dijadikan contoh tauladan ataupun contoh ikutan yang baik oleh kalangan yang lain, kalangan di other mengenai sesuatu perkara. Jika menepati struktur formula ini, maka proses othering itu akan berlaku, dan ini menunjukkan kepada penyelesaian akhir, iaitu equal othering dalam kurungan XY, dan formula ini merupakan hasil akhir bagi proses othering di mana berlaku saling kaitan antara XY, iaitu co-being, dan secara kesimpulannya lah, melalui struktur ini perkara yang paling utama yang perlu ditekankan adalah mengenai identity the self, yang mana struktur ini menekankan dari sudut moral yang ada dalam the self. Maksudnya moral di sini maksudnya the self tu mestilah dalam kalangan yang berilmu pengetahuan, yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan luas terhadap the other. Ini kerana moral tersebut, moral ataupun keilmuan tersebut akan dijadikan sebagai contoh tauladan bagi kalangan yang lain. Seterusnya, rumusan hasil dapatan. Yang pertama, Said Qutb. Said Qutb seorang pemikir yang hebat. Karya-karyanya sentiasa menjadi perhatian ramai, dan karya yang dianggap magnum opus ialah tafsir Fizil Al-Quran. Pribadinya fanatik dalam memperjuangkan agama Islam membuatkan beliau mempunyai musuh yang sangat ramai. Yang seterusnya, realiti masyarakat Amerika Syarikat pada pertengahan abad ke-20 sangat mementingkan hal-hal keagamaan. Pada ketika ini, pembinaan gereja semakin pesat dan paderi berperanan sebagai public figure, dan terdapat pelbagai denominasi agama Kristian seperti mazhab Katolik, Protestan dan Ortodoks. Seterusnya, teori othering ataupun pengecualian. Ianya merupakan jenis teori jajahan pemikiran manusia dan melibatkan dua tahap yang berbeza, iaitu the self dan the other. Terdapat dua jenis teori pengecualian, iaitu pengecualian tersurat dan pengecualian tersirat. Pengecualian tersurat ialah kategori PK, pengecualian kasar, dan pengecualian tersirat PTK dan PTSD. Secara keseluruhannya, bagi hasil dapatan kritikan negatif terhadap paderi dan gereja, proses othering yang terlibat adalah antara Said Qutb dan juga keagamaan Amerika Syarikat. Kedua-duanya saling mempengaruhi antara satu sama lain, dan Said Qutb ni merupakan kalangan the self yang mempunyai identiti diri yang lebih baik daripada the other. Teori jenis ini bersifat saling kaitan ataupun co-being antara the self dan the other. Andaian tersebut akan terjadi apabila salah satu daripada kalangan the self ataupun the other tersebut merasakan kalangan dirinya itu terancam, dan penggunaan teori ini dapat mencipta satu garis bentuk yang tegas dalam sesebuah penulisan. Ini kerana terkandungnya sifat emosional yang tinggi dalam pengarangan sesebuah karya tersebut. Melalui sifat ini akan membuatkan pengkarya itu dilihat sebagai seorang yang fanatik terhadap sesuatu keagamaan. Contohnya Said Qutb. Ini bersesuaian dengan travelog Said Qutb yang dilihat terkandung nilai paradoks dan bersifat ironis semata. Said Qutb merasakan kalangan di ada ni dia sengaja nak meniru keagamaan dia yang terselah keunikan dan kemuliaan. Beliau turut menganggap kalangan di ada ni sebagai inferior dan merasakan kalangan di ada ni tidak mempunyai keunikan, kerana kalangan di ada ni mereka hanya bersifat meniru kebaikan yang ada dalam kalangan dirinya sahaja. Maka membuatkan di ada itu tiada kualitinya di mata the self, di mata Said Qutb. Berlatar belakangkan identiti dirinya membuatkan beliau ni bertindak kasar dengan menyindir dan mengkritik keagamaan Amerika Syarikat dengan tak sepatutnya lah pada pertengahan abad ke-20. Secara kesimpulannya, travelog Said Qutb banyak menggunakan unsur kritikan pesimistik khususnya terhadap tema keagamaan. Didapati segala kritikan tersebut dilakukan bagi membangkitkan syiar Islamiah di Mesir ketika itu. Ideologinya memberi impak besar terhadap kemaslahatan agama Islam bagi menentang ideologi Barat yang semakin berleluasa di Mesir ketika itu, dan justru itu juga Said Qutb berjaya membawa imejnya sebagai seorang tokoh pemikir Islam dan pengkritik Muslim yang kritis dalam travelognya Amerika Allati Ra'aitu. Saya kira itu sahaja pembentangan hasil dapatan kajian ilmiah saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.